Sejak bertahun lamanya, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak berperanan di tengah-tengah masyarakat untuk memartabatkan agama dan bangsa melalui pengukuhan dan pemerkasaan program-program zakat, wakaf dan baitul mal. Dengan tema Daripada Anda untuk Mereka pada tahun ini, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sekali lagi menganjurkan program tahunannya iaitu Kembara Maib. Daerah Batang Padang dan Hilir Perak telah dipilih menjadi tempat dan destinasi persinggahan kembara pada edisi kali ini. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan pelbagai sumbangan dilaksanakan sepanjang perjalanan kembara yang berlangsung selama 4 hari. Destinasi pertama adalah Slim River dan Tanjung Malim. Ia merupakan bandar terakhir di bahagian selatan negeri Perak. Dikenali dengan wujudnya Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Bandar Proton, daerah kecil ini telah dipilih untuk menjadi destinasi pelancaran dan perasmian aktiviti konvoi Kembara Maib ini bermula. Majlis pelancaran dan perasmian telah diadakan di Dewan Majlis Daerah Tanjung Malim, dimulakan dengan program Executive Talk yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Latif bin Talib. Penerangan berkaitan fungsi dan tanggungjawab Maib dikongsi bersama dengan pegawai dan kaki tangan Majlis Daerah Tanjung Malim dan ketua-ketua jabatan di daerah Batang Padang. Majlis tersebut dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Yub Junior bin Haji Yub Adlan, orang besar jajahan Batang Padang. Ia dipenuhi dengan penyampaian bantuan zakat di bawah program pendidikan dan perumahan untuk asnaf di sekitar Slim River dan Tanjung Malim yang melibatkan agihan sebanyak RM218,200. Selepas selesai acara perasmian di dalam Dewan, acara pelepasan konvoi Kembara Maib 2014 dibuat di perkarangan parking Dewan Majlis Daerah Tanjung Malim. Dengan kekuatan peserta seramai 56 orang dari pelbagai latar belakang dan jumlah kenderaan sebanyak 38 buah, konvoi ini mendapat kerjasama penuh dari pihak polis trafik setiap daerah dan dibantu oleh pengiring motosikal berkuasa tinggi dari Teluk Intan Bikers Club sepanjang perjalanan program yang memakan masa selama 4 hari 3 malam. Ada yang hitam, ada yang putih, zahirnya dia mencipta kita berbeza, namun batinnya kita dikurnia akal fikiran yang lengkap sempurna. Menggalang amanah sebagai amil sepenuh masa sememangnya mengujakan. Ia mencabar emosi, menjentik hati dan melarik naluri. Pada wajah mulus yang mengharap, pada wajah kudus yang ikhlas memberi, hakikatnya tugasan amil zakat adalah mediator ummah. Kami merupakan perantara antara si kaya dan si miskin, orang tengah antara orang berada dengan orang yang meminta-minta. Destinasi pertama peserta konvoi adalah Taman Seri Behrang, Behrang Station. Menziarahi Encik Abdul Rahman bin Cik Lin yang sudah uzur. Kepayahan hidup yang dihadapi oleh beliau menyedarkan kita bahawa betapa besar dan nikmatnya kesihatan dan kelapangan yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertemuan ini, Maib menghulurkan bantuan zakat berupa bantuan tilam dan alatan perubatan, hamper dan perbelanjaan tunai sebanyak RM300 sebulan.
Kampung Jaya, Kuala Slim merupakan destinasi kedua. Di sini, Majlis Agama Islam menyampaikan replika kunci sebagai tanda menyumbangkan pembinaan rumah baru 3 bilik kepada keluarganya dan menaja beasiswa 2 orang anaknya belajar di Universiti Al-Azhar. Harapan kami semoga sedikit keselesaan ini mampu mengubah kehidupan keluarganya dengan lebih baik dan cemerlang pada masa akan datang. Dari daerah kecil Slim River, para peserta konvoi meneruskan perjalanan ke Felda Trolak Selatan Sungai. Peserta konvoi melawat sebentar asnaf penerima bantuan perubatan pesakit terlantar Harun bin Abu Hassan, di mana Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam menyumbangkan bantuan berupa susu kesihatan dan ubatan bernilai RM1,000 kepada keluarga dan penerima. Seterusnya, pesakit tersebut menerima bantuan tunai secara bulanan sebanyak RM300 setiap bulan. Dengan jarak masa kurang lebih 2 jam, peserta konvoi meneruskan ke destinasi keempat, ke daerah Tapah. Para peserta perlu merentasi Jalan Pahang Cameron Highland menuju ke perkampungan orang asli Batu 14. Jalan berliku-liku dan tanah tinggi. Akhirnya peserta konvoi berjaya sampai ke tempat yang dituju. Di sinilah, walau penat menjalankan aktiviti ziarah, terpancar juga seri muka para peserta. Mana tidaknya, perkampungan orang asli ini penuh dengan kejutan alam, jernihnya air sungai dan hijaunya alam. Rumah penduduk orang asli ini juga berdindingkan kayu dan beratapkan nipah. Aktiviti sebelah malam disuguhkan dengan pengisian solat berjamaah, ceramah agama dan majlis beramah mesra bersama penduduk kampung dengan diakhiri dengan tayangan perdana. Pada hari kedua, di sebelah paginya, program penyampaian bantuan mu'alaf telah diadakan. Pihak Majlis Agama Islam telah menyalurkan bantuan seperti mesin rumput, gergaji rantai pemotong kayu dan barangan dapur dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM20,000. Peserta konvoi juga diberi peluang menziarahi rumah-rumah penduduk Islam di sekitar kampung. Setiap kumpulan yang menziarahi dari rumah ke rumah membawa barangan dapur dan beras. Sempat juga abang yang bermotor besar ini turut merasakan bagaimanakah gigihnya sikap Amin untuk menyampaikan bantuan. Selesai program di kampung orang asli Batu 14 tersebut, para peserta konvoi bergerak turun semula ke Pekan Tapah dan terus menuju ke rumah anak yatim Darul Aitam Temu. Jarak perjalanan lebih kurang 1,5 jam. Setibanya di sana, peserta konvoi disambut dengan meriah oleh penghuni-penghuni rumah anak yatim tersebut. Para peserta berpeluang menyampaikan duit saku kepada penghuni anak yatim dan menyalurkan bantuan zakat di bawah peruntukan pembangunan Islam sebanyak RM10,000 kepada pengetua rumah anak yatim Darul Aitam Temu. Sudah terbukti bahawa setiap sen zakat yang dihulurkan akan disalurkan kembali kepada asnaf-asnaf zakat yang berhak. Ia ibarat sebiji benih, tumbuh menyulur, membesar dengan subur dan kini ia merendang dan menggugurkan buah-buahan yang segar dan ranum. Inilah keberkatan zakat. Di dunia menjadi penyelamat umat, di akhirat menjadi jejambat untuk menuju syurga yang penuh nikmat. Setibanya peserta konvoi di Teluk Intan atau daerah Hilir Perak, para peserta dari Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak mengadakan kerjasama bersama Jawatankuasa Masjid Aziziyah Batu 10 Hutan Melintang.
Di perkarangan masjid dan tempat yang penuh barakah ini, program ceramah perdana diadakan dengan tajuk perbincangan Zakat dan Wakaf Menjana Kesejahteraan Ummah. Disampaikan oleh personaliti TV terkenal Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal bin Rukman. Dalam program ini, sambutan yang ditunjukkan oleh penduduk setempat adalah di luar jangkaan, iaitu melebihi 1,000 orang. Keesokannya, bertempat di Dewan Serbaguna Jabatan Agama Islam Perak Daerah Teluk Intan. Diadakan pula majlis ramah mesra dan penyampaian sijil penghargaan kepada para pewakaf yang telah mewakafkan tanah dan wang tunai mereka kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak bagi diuruskan kepada penerima-penerima manfaat dengan tujuan-tujuan tertentu seperti penerima manfaat untuk masjid, sekolah tahfiz, asrama anak yatim serta manfaat kepada ummah lain secara amnya. Seramai 34 orang pewakaf telah menerima sijil penghargaan tersebut. Dalam program yang sama, pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak telah menyampaikan bantuan-bantuan lain seperti bantuan pembangunan Islam kepada 4 buah sekolah agama rakyat berjumlah RM84,700, 2 buah mahat tahfiz swasta berjumlah RM40,000 dan 2 buah masjid berjumlah RM555,000. Bagi bantuan pembangunan asnaf pula, Majlis Agama Islam telah menyampaikan bantuan tunai kepada fakir miskin berjumlah RM49,150, anak yatim RM11,200 dan mu'alaf berjumlah RM5,800. Jumlah bantuan yang telah diserahkan dalam program tersebut sahaja adalah sebanyak RM745,850. Bagi melengkapkan baki suku daripada keseluruhan perjalanan program Kembara Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, perjalanan peserta kembara diteruskan lagi ke daerah Kampung Gajah. Daerah Kampung Gajah terletak di tebing kanan Sungai Perak dan terletak kira-kira 75 km di barat Bandar Ipoh dan 25 km dari utara Teluk Intan. Sebelum tiba di lokasi penginapan di Pasir Salak, peserta-peserta kembara berhenti di sebuah kawasan perkuburan di Kampung Ulu Dedap bagi melakukan kerja-kerja kemasyarakatan bergotong royong untuk membersihkan kawasan perkuburan. Antara kegiatan yang dilakukan adalah seperti membersihkan halaman perkuburan serta mengecat bangsal yang baru dibina di perkuburan tersebut. Tepat pada pukul 4 petang, peserta kembara mempersiapkan diri bagi meneruskan perjalanan ke lokasi penginapan mereka di Pasir Salak. Setibanya peserta di Pasir Salak Resort, peserta-peserta dihidangkan dengan suatu persembahan oleh pasukan kompang kanak-kanak di resort tersebut. Keletihan dan kepenatan peserta hilang seketika setelah dipersembahkan dengan persembahan tradisi. Program diteruskan pada hari keempat dan merupakan kemuncak bagi program Kembara Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak 2014.
Peserta berkonvoi meneruskan perjalanan ke Masjid Al-Ansar bagi menyempurnakan Majlis Penutup Kembara 2014. Majlis Penutup Kembara telah berjaya disempurnakan oleh orang besar jajahan Perak Tengah yang berbahagia, orang kaya-kaya setia berjaya diraja, Datuk Seri Haji Muhammad Ghazali bin Haji Abdul Rahman. Pada majlis penutupan tersebut, pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak telah menyampaikan bantuan berupa pembinaan rumah baru berjumlah RM200,000 kepada 5 orang penerima. Bantuan baik pulih rumah berjumlah RM72,000 kepada 4 orang penerima. Bantuan kewangan bulanan berjumlah RM2,650 kepada 12 orang penerima. Bantuan modal berjumlah RM12,800 kepada 2 orang penerima. Dan bantuan persekolahan kepada 40 buah sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh daerah Kampung Gajah berjumlah RM90,481.60. Setelah majlis penyerahan bantuan tersebut, maka tamatlah sudah program Kembara Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak 2014 yang telah berlangsung selama 4 hari 3 malam yang melibatkan daerah Batang Padang, Hilir Perak dan daerah Perak Tengah. Ia merangkumi perjalanan daripada Tanjung Malim, Slim River, Tapah, Teluk Intan dan juga berakhir di daerah Kampung Gajah. Dokumentasi video melalui program Kembara Zakat ini disediakan bagi tatapan umat Islam di negeri Perak khususnya untuk memberi informasi mengenai realiti agihan zakat yang dijalankan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Golongan amilin atau petugas-petugas zakat tidak lagi sinonim dengan basikal tua, berbaju Melayu dan mengutip zakat fitrah di bulan puasa dan menjelang hari raya sahaja. Hari ini, para amilin dilihat lebih tinggi, berwajah korporat, berimej teknokrat dan mengaplikasikan teknologi dalam tugasannya. Inilah citra amil yang disyaratkan oleh Islam, sentiasa berubah mendepani zaman demi kecemerlangan yang berkekalan. Kemelut umat Islam juga tiada sudahnya. Menangani kemiskinan bukan sekadar melunaskan makan dan minum, bahkan bagaimana membangunkan jiwa yang tidur. Perspektif baru juga perlu diterokai. Adakah ianya memenuhi keperluan ataupun sekadar berbasa-basi? Wang zakat perlu dihabisi. Seiring dengan itu, tiada lagi yang patut ditangisi. Sama ada kerana kemiskinan harta, tiada wang belanja, yuran pengajian yang tinggi, kos rawatan yang besar, rumah yang usang, mahupun pembangunan agama yang sering terbantut di kurangnya dana untuk menampung kekurangan itu. Dokumentari ini menyuguhkan cabaran amil melunasi tugasan. Tugas sebagai amil adalah amanah Tuhan. Di bahu kami ini terpikul beban. Nun di hadapan sana tersaji jalan dan di belakang kami mengiringi sejuta pengharapan. Ingin rasanya menjadi setegar Muaz bin Jabbar radhiyallahu an yang begitu gagah menanggulangi amanah ketika berada di Yaman. Hingga akhirnya cahaya zakat menjadi pedoman umat buat mengukuhkan syukur, merendahkan takbur. Harapan pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak agar Kembara Zakat 2014 ini dapat mencerahkan beberapa aspek agihan zakat yang mungkin selama ini masih tidak jelas dan sekaligus diharap mampu menutup pintu-pintu kekeliruan yang berupaya mencetuskan persepsi tidak benar tentang agihan zakat.
berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 180, maksudnya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Allah berfirman lagi dalam surah As-Saba ayat 39, maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki.